Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat, selamat pagi. Hari ini adalah pagi. Bertemu lagi kita dalam channel Jais Jasijah, di mana channel ini memuatkan pelbagai konten. Tapi hari ini saya nak buat konten yang berlainan sedikit, di mana konten yang saya buat ini khusus untuk para nelayan yang ingin membuat pukat tangsi seperti di belakang saya ini ya. Di belakang saya terdapat sejenis pukat tangsi yang di mana bahan yang saya gunakan untuk membuat pukat tangsi ini adalah hampir 100% menggunakan bahan, yaitu material tangsi. Hanya terdapat beberapa peratus saja yang bahan saya gunakan bukanlah berasal daripada tangsi, yaitu timah dan juga pelampung. Selebih daripada itu, saya menggunakan hampir keseluruhannya adalah menggunakan bahan daripada tangsi. Seperti yang dapat Anda lihat di belakang ini, pukat tangsi yang ada di belakang saya, dia bersaiz 2,5 inci, labu dalam 6 kaki, dan dia berkapasiti panjangnya 1.500 kaki. Untuk penggunaan pukat tangsi ini hanya digunakan untuk di dasar laut. Saya gunakan untuk dasar laut. Berbeza dengan pukat di sebelah sana. Pukat di sebelah sana itu dia bersaiz 2,5 inci juga. Dia labu dalam 12 kaki. Dia berkapasiti 1.400 kaki. 1.400 kaki. Bagi penggunaan pukat tersebut, pukat yang di sebelah sana, pukat tersebut dia ada dua cara penggunaan. Di mana penggunaan yang pertama, kita boleh gunakan dia di dasar laut seperti pukat di belakang saya ini. Tapi penggunaan kedua, kita boleh gunakan pukat tersebut di permukaan air. Di mana cara penggunaan dia adalah terdapat dua cara, yaitu dengan menenggelamkan dia ke dasar laut dan juga menggunakan dia di permukaan air. Kepada Anda yang ingin tahu bagaimana cara untuk membuat pukat tersebut, tonton konten ini sampai habis. Tanpa melengahkan masa, jom kita lihat apakah peralatan-peralatan yang kita gunakan untuk membuat pukat timbul tenggelam. Jom kita lihat. Ini peralatan yang kita kena ada untuk membuat jaring ikan atau pukat ikan. Pertama, kita ada jaring ikan yang bersaiz ini. Jelas ya. Panjang twin dia 0.35 mm, saiz mata dia 2,5 inci, tinggi dalam 12 kaki, panjang 300 kaki. Color tu biasa putih. Peralatan yang kedua pula, kita kena ada monoline. Monoline saiznya ini. Patutnya dia tak datang macam ni, tapi saya dah buka dan saya dah masukkan ke dalam gulungan ini. Saiz yang saya guna untuk bahagian atas 120. Apabila kita beli di kedai, dalam sebungkus tu dia ada 10 gulungan kecil seperti ini. Lepas tu kita kena beli dalam 2 bungkus. Dalam 2 bungkus. Satunya saya dah buat masukkan ke dalam ni. Dan kedua, kita kena ada jarum pukat yang bersaiz besar ini. Jarum ni dah kena ubah. Dah kena ubah seperti ini supaya mudah untuk dia masuk berapa banyak pun. Mungkin dia boleh masuk dalam 2 bungkus. Peralatan yang ketiga iaitu pelampung. Pelampung ni dalam sebungkus ni dia akan datang 100 biji di dalam. 100 biji.
Dan juga kita kena ada gunting. Okey, gunting. Ini gunting. Dan lebih penting adalah kita kena ada ukuran. Okey. Ukuran ini berpanjang 2 kaki 2 inci. Okey. 2 kaki 2 inci. Okey, dari satu jarak pelampung. Dari satu jarak pelampung ke satu pelampung. Okey, saya lupa bagi tahu anda. Okey, pelampung yang saya pilih ini bersaiz nombor 2. Okey, nombor 2. Okey. Tak jelas Tak jelas Okey, kita jelaskan. Okey, nombor 2. Okey. Jaring tadi saya dah buka dan saya dah ikat ke sana. Okey. Dan saya telah mula pun bahagian yang kecil. Okey, nanti saya akan tunjuk bagaimana cara untuk mengikat pelampung jenis ini. Okey. Okey, kita mulakan proses memasukkan monoline di bahagian ujung ini. Okey. Biasanya dia datang ada seperti ini tali. Kita potong tali ini menggunakan gunting. Okey. Lepas tu kita ambil monoline di bahagian gulungan tadi. Gulungan ini. Okey. Kita ambil ujung dia. Kita ikat dia seperti ini. Okey. Ikat. Masukkan dia ke dalam. Dan pusing. Masukkan dia ke dalam balik dan ditarik kencang. Okey. Selesai itu kita tarik bahagian ujung ini. Lepas saja. Terus dia tarik. Okey, selesai. Okey, kita ambil gunting. Atau tak perlu kita buka dia balik. Okey, selesai. Okey, ujung ni kita cantumkan dia dengan monoline yang di atas jarum seperti ini. Okey, kita cantumkan ujung dia. Cantumkan seperti ini dan kita ikat dia. 1 2. Okey, tarik dia kencang seperti itu. Okey, selesai seperti ini. Dia akan mula jadi seperti ini. Ini kita ikat bahagian atas dan ini adalah ikatan bahagian bawah. Okey, sebelum tu kita kena buat satu paku. Terpulanglah kepada anda buat seperti macam mana. Tapi saya dah pilih tingkap ni, saya dah pasang paku di sini untuk kita sangkut tadi yang kita ikat. Okey, saya akan mula proses mengikat pelampung yang pertama. Okey. Okey, ujung ni kita letak di sini. Yang ada tanda tadi. Okey. Lepas tu kita ambil
jaring tadi. Oke. Kita akan bagi secara 3. Kita ambil mata ni 1, 2, 3. Mata ni kita akan ambil di bahagian ini, seperti ini. Okey. Lepas tu kita tarik. Kita pusingkan dia seperti ini. 1. Ambil lagi. 2. Okey. Ini proses yang pertama, 2. Okay. Kita ambil jarum bahagian atas. Jarum ni kita simpan dia di bahagian dalam. Okey, masukkan dia ke dalam. Lepas tu kita ambil pelampung. Okey, pelampung ni kita masukkan dia seperti ini. Dan kita genggam sekali dengan ni. Kita ambil bahagian bawah ni, kita tarik kencang. Okey, tarik dia kencang. Pas dia macam tu. Okay. Kita tarik dia kencang. Okey, masuk dah. Dia masuk, kita tarik ini bahagian atas, seperti itu. Dan jarum bahagian atas ikat dia bahagian atas. 1, 2. Okey. Kita tarik dia kencang. Okey, kencang dah. Lepas tu di bahagian pelampung di bawah ni seterusnya kita kira mata 1, 2. Dan apabila dia sudah jarak 2, kita akan masukkan dia ke dalam seperti itu. 1, 2. Dan kita buat bulatan seperti awal tadi. 1, 2. Okey. Dia mulanya begini dan kita cantumkan, masukkan dia di bahagian bawah. Okey, sudah kita buat macam tu, kita akan masukkan dia di ujung. Okey, di ujung seperti ini. Dan kita mula genggam. Kita ambil bahagian atas, masukkan seperti tadi. Okey. Okey. Apabila dah masuk, kita mula tarik di bahagian bawah. Okey. Seterusnya kita tarik dia kencang. Okey, dah kencang. Dan begitulah seterusnya cara kita mengikat pelampung yang kedua. Okey, bagi pembagian mata yang saya pilih, saya akan memilih mata daripada 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okey, bagi pelampung 21, kita ambil dia di bahagian tengah. Bahagian tengah sini. Okey. Kita akan buat bulatan. Pusing. Pusing. Okey. Masukkan ini ke dalam. Dan seterusnya kita ambil pelampung. Buat seperti ini. Kencangkan dia. Okey. Lepas tu kita mula mengukur. Bagi ukur. Okey. Ukuran ni kita mula ukur dari ujung ni. Ujung ni kita simpan ukuran tu di situ. Dan dia akan sampai di sini. Okey, kita ukur, mula kita ukur. Tarik dia secara perlahan. Tarik secara perlahan-lahan sehingga sampai ke ujung ini. Ini. Okey. Lepas tu kita kunci seperti tadi.
Satu, dua. Oke, bagian bawahnya pula sama seperti tadi. Satu, dua. Oke, kita pusing, cantumkan dia masuk ke dalam monoline bagian atas dan tarik dia kencang. Oke. Lepas tu kita alihkan yang ini. Masuk seperti itu. Oke, cara ikat dia berulang-ulang kali, begitu saja. Oke. Tak ada lagi cara lain. Kita boleh ikat cara ini. Walaupun terdapat banyak cara mengikat seperti ini, tapi saya lebih suka ikat cara begini kerana ia mudah. Macam mana cara kita ikat di depan, dan begitulah juga cara kita ikat di bahagian belakang. Okey. Ini adalah proses pada pemasangan awal pelampung, tapi saya dah mula sebelum ni saya dah mula. Okey. Inilah hasil yang saya dah buat. Okey, ini dalam sekitar 4 bungkus. Okey. Labu dia dalam 12 kaki. Okey, ini saya ikat secara jelas agar di luar sana boleh mengikuti cara saya ikat. Okay, pertama kita pusing begini. Ini. Pusing dia begini satu kali. Lepas tu kita ambil di bahagian belakang, kita pusing lagi dia. Pusing dia. Okey. Lepas tu kita ambil monoline di bahagian atas ini. Kita pusing masuk sana dalam. Okey. Kita ambil pelampung, masukkan dia ke dalam. Seperti ini. Okey, lepas tu kita pegang sekali dengan gulungan tadi. Kita tarik, masukkan dia di celah-celah ini. Tarik kencang. Okey. Kita ambil ukuran kita. Kita ukur seperti ini. Ukuran itu di sini. Okey, kita tarik dia perlahan-lahan, dia akan ikut. Okey, sehingga dia ngam. Okey, nampak? Lepas tu kita tarik dia kencang. Dan di bahagian atas ni kita ikat 1, 2. Tarik dia kencang seperti itu. Dan kita buat lagi bulatan. Tapi sebelum itu kita kena ambil mata ni. Kita kena bagi dia 2 mata di bawah, di dalam pelampung seperti ini. 1, 2. Okay, kita buat pusingan seperti tadi. 1. Lepas tu 2. Okey. 2. Buat dia bulatan seperti itu, masukkan dia ke dalam pelampung seperti ini. Dan kita ambil monoline di bahagian atas ni, kita masukkan juga sekali seperti tadi. Okay. Cara ikat dia sama saja seperti di depan. Cara ikat tadi tu sama juga dengan di belakang. Lepas tu kita tarik sehingga dia bunyi. Apabila dia berbunyi, dia akan kencang. Tapi dia tak berbunyi tu tak kencang lah, boleh terbuka. Okey. Bagian di atas ni juga kita ikat seperti tadi juga, sama saja. 2. Tarik bagian bawah. Lepas tu kita ambil ni bagian bawah, kita lilit 2 kali. Kita tarik dia sehingga kencang. Kita nak pastikan sama ada ikatan kita itu kuat ataupun tidak. Okey. Ikat dia seperti itu. Okey, ini mungkin dah penghujung. Tinggal sikit. Nanti kita akan mula pula di bahagian pasang timah. Okey, nanti saya akan tunjuk macam mana cara saya memasang timah jaring ukat ikan yang berukuran 12 kaki. Okey, ini
baru bagian pelampung, bagian atas. Oke. Nanti kita akan mula di bagian timah. Oke guys, hari ini bagian pelampung kita dah pasang, dah selesai. Sekarang kita dalam proses rakitan jaring, merakit jaring, oke? Merakit jaring atau istilah lain, cara kita cantumkan jaring yang berasingan tadi, sebab dia datang dengan 300 feet. Jadi kita cantumkan dia menjadi satu. Dia berasal daripada dua, tapi kita cantumkan dia menjadi satu. Okey, kalau kita nak cantumkan, kita kenalah rakit jaring ni. Okey, di sini saya nak tunjuk cara saya merakit jaring tanpa memotong jaring ini, atau biasanya istilah lain, apabila jaring itu tidak sealuan atau tidak sejalan dengan jaring yang di sebelah. Maksud saya buku bertemu dengan buku. Jadi agak sukar untuk kita jahit secara normal. Kita ada cara yang lain untuk yang bagi yang jaring buku bertemu buku. Okey, saya akan tunjukkan di sini cara saya untuk merakit jaring yang bukunya bertemu dengan buku. Okey. Okey. Apabila anda lihat di sini buku bertemu dengan buku. Okey, sini buku bertemu dengan buku. Biasanya dia akan selang. Apabila buku di sini tak perlu ada buku. Okey. Jadi sekarang saya akan tunjuk bagaimana cara saya untuk merakit dia. Okey. Bermula saya akan masukkan dia ke bahagian ini. Okey. Saya membuat satu mata yang baru. Okey. Okey, buat mata baru. 1 2. Okey, dia dah jadi. Dah jadi satu mata baru. Okey. Saya tak jelas saya tak akan letak plastik di sini biar agar jelas, sebab kalau saya alihkan plastik hitam ni agak tak kelihatan. Okey, apabila saya tekan plastik ni barulah dia kelihatan. Okey. Okey. Apabila dah lihat macam ni, dia dah jadi macam ni, kita lihat bahagian ni dah tak ada untuk kita ikat seperti mula tadi. Okey. Hanya yang ada buku di bahagian bawah. Kita usah pikirkan yang ini, kita pilih buku yang di bahagian bawah. Okey. Kita gandingkan dia seperti ini. Okey, ganding. Lepas tu kita ikat dia. Ikat dia. Okey. Lepas tu dari mula ini, tengok kita boleh nampak. Kita boleh ambil mata yang kita buat tadi seperti itu. Dia akan jadi seperti ini. Okey. Lepas tu kita ikat sekali dengan tangsi yang kita ganding tadi. Okey, lihat hasilnya tadi. Dia dah jadi. Kan? Dia jadi mata. Okey. Lepas tu kita ambil jaring di bahagian sebelah. Okey, kita cantumkan dia sampai di bawah. Prosesnya tetaplah sama. Okey. Okey ni. Okey guys, itu saja yang saya nak kongsikan. Selepas ni kita akan dalam proses pemasangan timah. Okey guys, proses pemotongan timah kita sudah selesai, sudah siap. Okey, hasilnya sudah pun kita lihat di sini. Saya sudah potong dia menjadi keping-kepingan seperti ini. Okey, biasanya anda dapat lihat potongan-potongan seperti ini memang ada dijual di kedai-kedai yang menjual peralatan nelayan. Tapi saya dapati saiz tersebut amat besar. Okey, saiz yang mereka potong itu terlalu besar. Okey,
lebar dia dalam seinci dan panjangnya hanya sekitar 4 inci. Okey, kenapa saya tidak memilih jenis timah yang itu walaupun timah itu adalah timah keping? Saya dapati timah yang jenis itu terlalu keras untuk kita membuat lengkungan, okey. Dan kedua, kita akan terasa terlalu penat apabila kita memasang timah. Maka dari itulah saya tidak memilih jenis timah yang itu, okey. Saya akan memilih timah jenis kepingan yang besar agar memudahkan saya untuk mendapat saiz setengah inci, okey. Saiz seperti ini. Apabila saya guna yang sudah dipotong, saiz yang mereka potong itu terlalu besar. Jadi kalau saya kecilkan lagi, amat membazir kerana timah tersebut tidak sudah boleh digunakan. Okay, jadi saya memilih timah keping yang besar yang seperti anda lihat sebelum ini. Walaupun timah tersebut amat sukar untuk saya dapati di tempat saya, memang dia selalu habis sebab permintaan timah keping seperti itu amatlah tinggi di kawasan saya ini. Memandangkan di kawasan saya banyak orang yang membuat pukat tangsi, jadi permintaan timah keping yang seperti itu amat tinggi. Okey. Okey guys, saya akan tunjukkan bagaimana cara kita untuk melengkungkan permukaan timah ini sebelum kita memotongnya. Okey. Peralatan tambahan yang kita kena gunakan adalah pelayas. Okey. Pelayas yang jenis ini, okey, di permukaannya yang rata seperti ini. Lepas tu dia ada lengkungan di bahagian tengah. Okey. Kegunaan dia nanti ini lengkungan supaya memudahkan kita untuk membulatkan timah yang sudah pun kita cepitkan ke dalam pukat tangsi tersebut. Okey, saya nak buat pembetulan sedikit di sini mengenai pukat ikan. Pukat yang saya buat itu adalah popular dipanggil pukat tangsi. Okey, kerana bahan-bahan untuk membuat pukat tangsi tersebut adalah material dia daripada tangsi. Hanya terdapat beberapa peratus saja yang bukan daripada material tangsi, iaitu seperti anda dapat lihat di sini, timah dan juga bahagian pelampung. Hanya dua bahan saja ini yang bukan berasal daripada tangsi, atau nama lain dia monoline. Selebih daripada itu, terdapat semua bahan yang kita gunakan untuk membuat pukat tangsi adalah berasal daripada material tangsi. Okey, kita lanjutkan saja. Okey, mula-mula kita cepit di bahagian ujung ini. Tak perlu mengambil begitu banyak, kita hanya mengambil sekitar 1 hingga ke 2 hole saja. Okey, lepas tu kita akan tolak timah ini, kita letak tangan kita di bawah. Kita hanya tolak ke atas saja. Okey, seperti itu. Lepas tu kita akan lipitkan dia seperti ini hanya dengan 3 kali sahaja. Okey. Anda dapat lihat di sini lengkungan yang kita buat sudah pun terhasil. Okey. Sudah pun terhasil seperti ini. Okey. Untuk memastikan lengkungan apakah lengkungan ini boleh menutup simpul itu, kita boleh untuk mencoba. Okey, kita coba ambil kita punya tangsi tadi, okey, yang sudah saya simpul. Okey. Kita hanya ambil ujungnya saja satu seperti ini. Kita coba masukkan di bahagian tengah dan kita tolak apakah simpul itu sudah cukup untuk kita, apakah lengkungan ini sudah cukup untuk menutupi simpul itu. Okey. Okey. Seperti yang anda lihat, simpul itu sudah tidak kelihatan. Okey. Jadi berarti saiz yang kita inginkan adalah sudah menepati yang apa yang kita kendaki. Maafkan saya. Okey. Okey, apabila sudah selesai seperti ini, kita hanya memotongnya saja. Okey. Kita hanya memotongkannya saja seperti ini. Okey. Kita hanya perlukan gunting ini. Ini adalah gunting timah dan gunting ini boleh digunakan juga untuk menggunting benda keras seperti steel, perambut steel, jing, okey. Dan dia ada spring di sini, okey.
Anda boleh dapati gunting ini di kedai DIY ataupun di tempat saya ada satu kedai yang dipanggil kedai RM2.30. Okey, gunting ini terdapat banyak di sana. Okey, harganya pun murah saja. Okey. Okey guys, itu saja setakat ini saya kongsikan kepada anda. Saya akan melanjutkan proses pelengkungan timah ini. Okey, dan selebihnya saya tidak akan membuat konten kerana proses dan prosedurnya adalah sama. Okey, nanti kita akan buat lagi konten untuk cara pemasangan timahnya pula. Okey guys. Okey guys, seperti biasa peralatan yang kita sediakan adalah tangsi. Okey, tangsi brand ini. Okey, saya nak bagi tahu anda, saya suka brand ini kerana ia berbaloi untuk kita gunakan untuk membuat pukat ikan. Okey, sebelum ni di bahagian pelampung kita menggunakan 120, tapi di bahagian timah kita menggunakan 150. Okey, milimeter dia agak besar sedikit, 1.30 berbanding 120 hanya 1.20. Okey, jaraknya pula di sini terdapat 30 meter, sama dengan 120 yang kita guna sebelum ini. Okey, untuk bahagian timah saya hanya menggunakan satu bungkus saja, ini 10. Okey, 10 gulung yang kecil. Okey, dia ada 10. Okey, saya hanya menggunakan satu saja dan saya akan buka dari gulungan ini dan saya akan masukkan dia ke jarum ini. Okey, okey, jarum dan seterusnya di gulungan ini. Okey, dan juga kita kena sediakan gunting. Okey, di atas tu adalah ukuran. Okey, okey, itu saja peralatan yang kita gunakan. Kerana dalam proses pemasangan timah ini kita melalui 3 proses. Pertama, kita kena buat simpul. Okey, kita kena buat simpul dari satu timah ke satu timah. Okey, nanti kita akan terangkan kenapa kita harus membuat simpul. Okey, dia ada dua sebab kenapa kita harus membuat simpul. Okey, nanti dalam proses pemasangan timah kita akan terangkan kenapa kita kena membuat simpul. Okey, jadi sekarang ni saya akan masukkan tangsi ini ke dalam jarum ini. Okey. Okey guys, saya sudah pun siap ataupun sudah selesai memasukkan tangsi ke dalam jarum pukat ini. Okey, dan sini saya akan tunjukkan bagaimana cara saya membuat simpul tangsi. Okey, di sini saya menggunakan ukuran di bahagian timah. Okey, okey, ini dia saiz panjang dari mula yang saya tanda ni sampai ke ujung, dia 1 kaki 2 inci setengah. Okey, 1 kaki 2 inci setengah. Okey, mula-mula saya akan ambil ujung tangsi ini. Okey, ujung tangsi ini. Okey, saya akan buat satu simpul. Okey, simpul yang pertama saya akan mula membuat. Okey, kita biarkan dia ada lebih sedikit. Okey, kita buat satu simpul. Okey, kita buat satu simpul. Okey, seperti ini. Kita buat satu simpul dan di ujungnya ini kita buat satu simpul lagi. Okey, kita buat satu simpul di ujung ini. Okey, kita buat simpul. Okey, kita ikat, kencangkan dia seperti itu.
Okey. Ini adalah simpul yang pertama, okey. Simpul yang pertama kita kencangkan dia sehingga dia jadi seperti ini. Okey, simpul ni kita masukkan dan kita ikatkan sekali dengan simpul yang kedua. Okey, macam ni. Okey, kita buat seperti itu. Okey. Lepas tu dari ukuran yang ini, ujung ini, okey, ujung ini kita letakkan simpul yang kita buat tadi seperti ini dan kita mula mengukur sehingga sampai di tahap yang kita inginkan. Okey. Okey, saya akan perlihatkan anda. Okey. Tahap simpul ini di sini kita akan membuat satu simpul lagi. Okey. Kita masukkan dia dalam. Kita akan buat satu simpul. Okey. Kita akan buat satu simpul. Tarik. Okey, kita tahan saja sebelah sini. Dia ada simpul, kita biarkan dia kencang. Okey. Sini di ujung, okey. Tengok. Lihat. Okey, simpul tu dah sampai di ujung seperti ni. Okey, kita kencangkan simpul tersebut. Dan pastikan simpul itu tidak lari ya. Okey. Kita tarik sebelah sini. Okey. Lihat. Ini, okey. Belah ujung sana. Okey, ngam. Dan sebelah sini lagi. Okey, seperti itu. Okey, dan kita tarik dia kencang. Okey. Dah pun jadi satu simpul di ujung ni. Okey, ini. Okey, dan simpul yang kedua dia terjadi di sini. Okey, proses pembuatan simpul ni akan memakan masa dalam sehari. Okey, memandangkan kita pembuatan simpul ni agak memakan masa, jadi saya akan abaikan konten ini. Cara membuat simpul tersebut saya dah tunjukkan. Di sini ukuran yang saya ambil adalah 1 kaki 2,5 inci. Okey. Kita perlukan gulungan ni apabila dah panjang. Ujung tadi ni kita akan masukkan di sana agar mudah kita menarik kencang. Okey, sebelah tangan kita guna tarik pegang di sini dan sebelah tangan tu kita pegang sebelah gulungan ini agar tangan kita tidak sakit. Okey, agar tangan kita tidak sakit. Okey guys, saya akan meneruskan pembuatan buku. Okey. Dan selepas selesainya pembuatan buku dan kita akan mula proses pembuatan timah pula. Sebab timah yang kita guna tidak boleh diguna terus. Kita kena potong dan membuat satu lengkungan agar mudah nanti kita memasang. Okey. Tujuan kita membuat simpul ni adalah pertama menandakan inilah satu-satunya ukuran di mana antara jarak timah satu timah ke satu timah. Okey. Kedua, fungsi buku ini agar memudahkan kita membuat proses pemasangan timah. Timah tersebut tidak akan tergeser ke sini ataupun ke belakang kerana dia terdapat buku di tengah. Apabila kita cepitkan timah tersebut, timah tu akan menggenggam buku ini dan dia tidak mudah untuk tergeser agar ukuran pukat kita itu tidak lari. Okey. Kenapa perlunya? Itulah sebabnya kita kena membuat buku tersebut. Okey, kita kena buat simpul. Biasanya saya akan panggil buku, okey. Tapi istilah lain dia adalah simpul, okey. Simpul. Okey guys, nanti selesainya proses pembuatan simpul ni, kita akan mula proses pembuatan timahnya pula. Okey.
Oke, ini adalah hari yang keempat. Memandangkan timah baru saja saya dapati di sebuah kedai yang berampiran di tempat saya. Oke, hari ini saya dah membeli 6 keping timah yang jenis ini. Oke, oke. Saya memilih jenis timah ini agar memudahkan saya mendapatkan saiz yang saya inginkan. Memang terdapat jenis timah keping yang sudah pun dipotong-potong, ya, dipotong mengikut saiz yang mereka kendaki. Tapi saya tidak memilih yang sudah dipotong. Saya akan memilih sendiri saiz yang saya inginkan, oke? Dan saya akan potong dia seperti ini menjadi kepingan-kepingan kecil, oke? Agar memudahkan saya membuat proses lengkungan di bahagian timah ini, dan terus itu agar memudahkan saya memasang timah. Oke, berbeza sedikit tentang pengambilan saiz di bagian timah ini. Saya agak memilih dalam setengah inci, karena pukat yang saya bikin atau pukat ikan yang saya bikin ini, ia hanya digunakan boleh digunakan di dasar air, dasar laut, dan juga boleh digunakan di permukaan laut. Okey, berbeza dengan apa yang saya pernah buat pukat sebelum ini. Pukat ini hanya digunakan untuk di dasar laut saja, dan dia tidak sesuai untuk digunakan di bahagian permukaan ataupun di bahagian separuh air atau separuh daripada permukaan air laut. Okey, pukat yang saya maksudkan itu adalah pukat yang saya pernah buat sebelum ini. Okey, inilah dia. Mata dia bersaiz 2,5 inci juga, cuma dia labur dalam 6 kaki. Okey, untuk bagian timah dia saya ambil dalam saiz seinci, setengah daripada setengah inci. Okey, pukat ini dia proses pembuatannya hampir sama dengan apa yang saya buat sekarang. Cuma perbezaannya dalam 12 feet itu saya akan bagi dan saya akan potongkan dia menjadi 2. Jadi dia akan menjadi 6 kaki. Okey. Pukat ini hanya digunakan untuk di dasar laut. Dia akan ditenggelamkan dan dia tidak boleh untuk kita gunakan di permukaan air. Memandangkan timah yang saya telah pasang, dia menghabiskan dalam 8 kilo. 8 kilo timah yang saya telah pasang, berberat 8 kilo. Dia seberat 8 kilo. Kegunaan dia untuk dasar laut. Okey, berbanding dengan pukat yang saya bikin sekarang ini, yang saya buat, okey, dia terletak di sana. Proses pemasangan timah belum lagi saya jalankan, sebab dalam proses perjalanan pembuatan timah ini dia memakan masa atau melalui 3 proses. Seperti mana yang saya telah katakan, dia melalui 3 proses. Proses yang pertama adalah pembuatan simpul di monoline yang sebelum ini saya simpul, dan caranya saya sudah tunjukkan. Okey, pembuatan simpul ini. Dan seterusnya proses kedua, kita akan memotong timah keping yang ini. Okey, saya biasa menggunakan timah keping ini sebab agar saya memudahkan mendapat saiz yang saya inginkan. Okey, dan timah ini tidaklah terlalu tebal, tidak terlalu tebal seperti mana yang kita dapati di kedai-kedai berampiran sana. Kebanyakannya timah itu dia mungkin dalam grade 2, memandangkan dia tebal, jadi agak berat jika saya menggunakan yang itu. Makanya saya memilih untuk membeli timah keping.
Oke, untuk harganya pula ini kalau di bagian tempat saya Sabah dia sekilo dalam RM16. Mungkin di tempat-tempat lain itu agak berbeza lah harga dia kan. Oke. Dan saya akan melalui proses pemotongan. Sini saya dah ukur, oke. Seperti yang Anda dapat lihat, dia mendapat saya dah ukur garis-garis agar memudahkan saya untuk memotong timah ini. Oke, apa yang perlu? Proses pemotongan timah ini kita hanya perlukan gunting dan juga penggaris, oke, atau penggaris. Apa sajalah ya benda yang tajam. Saya di sini mengambil tip mudah bagi saya. Saya hanya menggunakan gunting, oke. Sebelum saya potong, saya akan garis-gariskan semua. Di sini ada terdapat 6 keping. Oke, 6 keping. Saya menggunakan 6 keping timah yang jenis ini. Oke. Dia adalah seberat 4 kg, ya, 4 kilo. Oke. Dan saya akan potong dia menjadi potongan seperti ini, potongan kecil. Selepas itu saya akan potong lagi. Sebelum saya potong, saya akan lengkungkan yang permukaan ini. Oke guys, nanti saya akan lanjutkan macam mana cara saya untuk melengkungkan timah ini. Oke, caranya amat mudah. Nanti saya akan kongsikan kepada Anda. Oke guys, selesailah sudah proses pelengkungan timah, dan kita akan teruskan proses pemasangannya pula. Oke. Proses pemasangannya, peralatan yang kita kena sediakan adalah pliers. Oke. Kita ada sediakan pliers. Oke. Di bahagian timah ini kita tidak lagi menggunakan ukuran, sebab kita sudah pun mengukur ukuran jarak antara timah ke satu timah sudah kita ukur di bahagian tangsi ini. Oke, hanya apa yang perlu, kita hanya memasukkan tangsi ini ke dalam isi jaring ini. Oke, kita akan masukkan dia ke dalam jaring ini. Oke, cara untuk memasukkan ini ada banyak cara yang lebih mudah, tapi saya agak memilih cara saya untuk memasukkan tangsi ini ke dalam jaring ini. Memang agak susah sedikit, tapi jika Anda ingin menggunakan pipe seperti ini adalah lebih mudah untuk dia masuk ke dalam. Caranya kita ambil pipe ini dan kita masukkan saja di bahagian isi seperti ini. Oke, seperti itu. Jadi tangsi yang ini kita masukkan melalui di dalam ini. Tapi hari ini saya tidak menggunakan yang ini. Oke, saya terus saja ambil tangsi di bahagian ini dan masukkan saja ke jaring ini. Oke. Mula-mula kita kena buka simpul yang pertama kita buat itu. Kita buka. Oke, kita buka dia. Oke, kita buka. Oke, dia seperti ini. Oke. Ujung daripada ini kita buka balik. Oke. Kita buka. Karena ini pasti boleh dibuka. Oke. Dan sudah selesai kita buka seperti ini. Oke, dia masih ada terdapat bekas daripada ikatan. Sebab itu memang begitulah sifat tangsi ini. Apabila kita ikat, dia akan ada bekas-bekas ikatan itu. Oke, lepas itu kita buka tali branded, tali branded ini daripada jaring. Oke, kita akan buka dan kita akan ikatkan ujung ini, ujung tangsi ini dengan ujung branded ini. Oke, kita lanjutkan saja.
Oke guys, memang agak sukar sedikit karena branded ini terlalu banyak simpul. Oke, kita ambil mana yang agak mudah untuk kita mengikat jaring ini. Oke, kita dah temui sambungan dia di sini. Hanya yang perlu kita hanya buka saja. Kita buka saja ikatan ini. Saya coba untuk membukanya. Sekiranya tidak dapat, saya akan memotong dia menggunakan gunting. Okay. Okay. Itu yang Anda lihat. Oke, dah pun terbuka. Oke. Ujung daripada tali branded ini kita ikatkan dia dengan ujung tangsi ini. Oke, cara ikat dia menggunakan mengikat ujungnya. Oke. Caranya mudah saja, kita ikat seperti cara mengikat tali branded. Jika orang memancing dia akan tahu cara ikatan ini. Oke. Pusing dan masukkan seperti itu dan tarik sehingga dia kencang. Oke, dia akan jadi seperti ini. Oke, dan dia tidak akan mudah untuk terbuka, oke, ataupun luncur. Oke, lepas itu kita ambil ujung daripada ini kita akan tarik secara perlahan-lahan. Oke. Dan di sini kita buka dia mengikut urutan. Oke, mengikut urutan. Buka saja perlahan-lahan. Oke. Oke, hari ini masih cuaca hujan. Oke, percaya dalam 2-3 hari ini cuaca agak begitu hujan. Maafkan saya sekiranya konten ini terdapat suara percikan hujan. Oke, tarik saja perlahan-lahan. Oke, untuk pengetahuan Anda, jaring yang kita buat sekarang ini adalah jaring yang berasal dari 4 bungkus ya. Jaring ini 4 bungkus yang berpanjang dalam 1.200 kaki. Oke, walaupun jaring ini berpanjang 1.200 kaki, tapi apabila kita menghasilkan satu buah pukat, dia tidak akan mengikut jaring tersebut. Karena jaring ini telah pun diukur mengikut saiz mata yang telah dibuat. Oke. Berbeza dengan ukuran yang sudah siap. Oke. Berbeza dengan ukuran yang sudah siap. Dia tidak akan mencapai 1.200 kaki. Oke. Dia tergantung daripada cara kita membagi mata dan juga cara kita mengambil ukuran. Okey, mengambil ukuran. Okey, ya, seperti yang Anda lihat di sini, bahagian monoline tadi sudah pun
sampai di ujung. Okey. Ujung ni nanti kita akan ikatkan dia kembali, masukkan dia kembali ke tempat asal. Okey. Kalau menggunakan pipe kita boleh masukkan saja. Mungkin dia agak licin sedikit berbanding yang ini. Tapi hari ini saya tidak menggunakan pipe. Okay. Terus saja memasukkan dia ke dalam. Okey, ini adalah buku kedua. Okey. Okey. Dari ujung tadi, okey, kita boleh membuka. Okey. Walaupun ikatan ni agak kuat, tapi kita boleh cuba buka dulu. Kita goskankan saja branded tadi. Kita goskankan saja dia seperti ini. Kiranya kita tidak dapat membuka, kita akan potong saja. Tapi tali ini adalah mudah untuk kita buka. Okay? Mudah untuk dibuka. Okay? Buka saja seperti ini. Lihat, dia mudah terbuka. Okey. Okey, apa yang perlu kita buat, simpul kembali. Ikat dia seperti ini dan masukkan kembali ke ikatan yang simpul yang pertama. Okey. Okey, tarik saja seperti ini. Selepas tu kita ambil isi jaring ini. Kita mulakan proses pemasangan timah. Okey. Seperti di atas pelampung, timah ini pun sama cara pembagian mata. Kita akan alihkan 3 daripada timah ini, 3 daripada mata ini, maksud saya 3 daripada mata ini. Okey, kita alihkan seperti ini, 3, 1, 2, 3, kita letak luar. Mata yang keempat kita akan satukan dia dengan buku tadi. Okey, kita akan letak dia di luar. Ambil mata yang ini, mata keempat. 1, 2, 3, 4. Okey. Mata yang keempat kita satukan dia dengan buku tersebut. Okey.
Okey. Seperti ini. Lepas tu kita ambil timah. Okey, timah kita cepitkan dia di dalam bersama dengan mata jaring tadi. Okey, mata jaring tadi. Okey, cepitkan dia seperti itu, masukkan dia ke dalam. Dan kita mengambil pliers, kita cepit seperti itu. Kita ambil pliers, kita gigitkan dia. Okey. Okey, dah pun tergigit. Okey. Dan kita akan masukkan buku itu ke dalam. Okey, jadi seperti ini. Okey. Okey, kita cepit. Okey. Dia sudah jadi pun seperti ini. Okey. Okey, bahagian mata tadi kita simpan di bahagian luar. 1 2 3. Okey. Lepas tu kita mula mengira dari sini. Okey, bagi jarak mata di bahagian bawah. Okey, kita tak perlu mengukur lagi. Kita hanya kira mata saja. Okey. Dari ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, 10. Kita akan taruh timah di buku, timah di bahagian mata yang ke-11. Okey, sekali dengan buku yang sudah kita buat. Okey. Okey, seperti ini. Okey, jarak dia dari satu timah ke satu timah. Kita tak perlu lagi ukur sebab kita sudah ukur pun dengan simpul yang kita buat sebelum ini. Okey. Caranya kita tinggal kelipkan sahaja. Okey, kita kelipkan sahaja timah. Okey.
ambil timah, kelipkan dia seperti ini. Okey. Lihat, kita kelip dia seperti ini. Dan kita ambil pliers, kita kepitkan dia. Okey. Kepitkan saja dia seperti itu. Okey, lalu kita kemaskan dan kita bulatkan dia. Okey. Okey. Okey, tujuan kita bulatkan timah ini agar ujung daripada yang ini tidak akan mengambil jaring ini. Okey. Maksudnya dia tidak akan mudah untuk sangkut. Okey, lihat. Okey. Kita tidak akan membiarkan buku itu terkeluar ya. Okey, seperti ini juga sama. Dan begitulah selanjutnya di sini kita akan mengira mata. Okey. Mengira mata 10 mata. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, mata yang ke-11 kita akan satukan dia dengan simpul. Okey. Kita akan satukan dia dengan simpul. Okey, seperti ini. Okey. Masukkan saja dia seperti itu. Seperti itu. Okey. Dan kita akan kepitkan dia. Okey. Sini saya buat secara perlahan-lahan agar mudah Anda lihat. Okey. Bagian tengahnya juga kita bulatkan dan bagian ujung dia. Okey. Dah tak kelihatan buku tu ya. Okey, begitulah seterusnya proses pemasangan timah. Okey. Apa yang Anda dapat lihat di sini, ini yang pertama, kedua, ketiga, dan begitulah seterusnya sehingga sampai habis jaring ini ya, jaring ini. Okey guys, nanti apabila sudah selesai pemasangan timah ini, saya akan lihatkan Anda cara seterusnya untuk pemasangan tali telinting. Okey. Okey guys, kita masih lagi dalam proses pemasangan timah. Okey, hari ini saya nak tunjukkan sedikit alat tambahan di mana kita perlukan tukul untuk mengemaskan lagi lingkungan timah kita ini. Okey. Kenapa perlunya ada buku? Jadi saya akan bagi tahu Anda di sini. Lihat proses kita yang pertama, kita dari tangsi kita telah mengukur dan membuat simpul. Tujuannya agar kita di proses pemasangan timah tidak perlu lagi menghiraukan atau memikirkan tentang jarak daripada timah, dari satu timah ke satu timah. Hanya yang perlu dalam proses pemasangan timah, kita hanya mengira mata. Okey. Mata yang diambil di bahagian bawah adalah berdasarkan dua kali dibagi dua daripada pengambilan saiz pelampung. Okey, di sini kita akan mengambil daripada 11 mata, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11. Okey, apa yang perlu? Mata yang ke-11 kita akan letakkan timah yang telah kita lengkungkan tadi. Okey. Seperti ini, kita hanya sangkutkan dia saja. Okey. Kita hanya kelipkan saja.
Okey, kita akan kelipkan saja seperti ini. Berbeza dengan cara-cara yang sebelum ini, amat sukar, okey. Kerana kita perlu mengikat di bahagian timah ini agar dia tidak berjalan-jalan, bergerak, dia tidak mudah tergeser. Lihatlah buku yang sudah pun digenggam oleh timah ini kita kecilkan. Okay. Lihat kekuatan simpul yang kita buat. Okay. Ia tidak akan menggeser-geser timah ini. Okay. Dan mata yang kita telah bahagi, dia tidak akan berubah. Okay. Lihat hasilnya. Okay, untuk memastikan ukuran kita itu adalah tepat, kita boleh mengambil satu timah ini dan kita ambil di bahagian dan kita gandingkan seperti ini. Okey, kita lihat. Lihat ukuran kita tetaplah tidak berubah, okey. Tetap sama. Okey. Dan kita lanjutkan lagi proses pemasangan timah. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Okey. Ambil timah. Di bahagian proses pemasangan timah ini agak santai sikit. Okey, kita santai saja. Ini yang perlu kita kira mata dan kita kelipkan saja timah di situ. Okey. Okey, lihat. Dia akan jadi seperti ini. Teruskan saja 8 9 10 11. Okey. Proses pemasangan timah ini di bawah kita hanya menggunakan satu sahaja tali, okey. Kita tak perlukan dua, okey. Kira-kiranya kita boleh set kos untuk pembuatan seperti ini. Okey. Dan juga proses pemasangan timah di bahagian bawah ini kita boleh guna kembali, maksudnya kita boleh kitar semula ataupun kita boleh guna kembali tali ini apabila jaring ini sudah reput. Kita boleh guna jaring ini lain ini untuk jaring yang baru sekiranya jaring yang lama ini sudah reput. Kerana kualiti monoline ini dia boleh bertahan mengikut daripada pemakaian kita. Biasanya dia akan sampai dalam masa 10 tahun jika dia tidak terkena permukaan yang keras ataupun dia tidak pernah kena di bahagian takat-takat laut. Okay. Kita boleh guna kembali. Okay. Dan ada cara untuk memasukkan ke dalam jaring ini. Okay guys, kita lanjutkan lagi. 7 8 9 10 11. Hanya masukkan saja dia seperti ini dan kelipkan dia saja. Okay.
Okey, untuk pukat yang timbul ini kita akan mengambil berat dalam seutas pukat ini hanyalah setengah kilo. Okey, apa yang anda lihat di sana di bawah, dia sudah pun sampai seutas, lebih daripada seutas dah. Ini dah masuk ke utas yang kedua. Sebenarnya pukat tangsi yang saya buat ini ia berkapasiti sebanyak 6 utas, 6 bungkus yang kalau kita ambil daripada perkiraan panjang melalui jaring, dia adalah 1500 feet. Okey. Tapi setelah kita siap pasang ini, setelah siap kita pasang dia menjadi pukat tangsi, dia tidak lagi mencapai seperti mana yang tertera di dalam bungkusan yang kita beli, iaitu 300 feet. Kalau kita kalikan dia dengan 6, berarti dia mencapai kalau tak silap saya 1800 feet. Okey, 1800 feet. Kemungkinan dia akan setelah siap kita pasang, panjang pukat tangsi ini hanyalah dalam 1400 kaki. Okey, hanyalah 1400 kaki. Kerana kalau mengikut daripada monoline yang kita gunakan ini, dia sekitar 450 meter. Okey, 450 meter. Okey, kalau kita kalikan dia dengan kaki, dia hanya mencapai 1003 dan 1004 kaki. Okey, kita lanjutkan lagi. Caranya mudah. Kita mula menghitung dari ujung ini, dari timah yang telah kita pasang, dan kita akan hitung sampai 11. Okey, 11 tu kita akan letakkan timah seperti ini. Di sini kita tidak mengukur lagi ya. Kita tidak mengikat, kita hanya kelipkan saja. Kelipkan dia cantik-cantik. Okey. Kalau agak tangan kita agak sakit, memang proses pemasangan timah ni walaupun timahnya lembut, okey, walaupun timah ni lembut, tapi tangan akan terasa sakit juga. Kerana kita tahulah kita ni tangan ni amat lembut. Okey. Okey, kalau kita tidak mahu menggenggam ini kuat, kita boleh menggunakan cara ini. Cara ini kita tukul saja dia. Tukul dia seperti itu agar dia rata. Kita guna tukul kecil. Okey, boleh didapati di DIY. Harganya pun murah saja, baru RM2.30. Okey, semua peralatan yang saya guna ni semuanya peralatan daripada DIY. Memandangkan peralatan ini murah dan kegunaannya pun bukanlah untuk yang lasak-lasak. Jadi kita boleh beli barang peralatan di DIY. Okey, itu saja guys. Saya masih lanjutkan proses pemasangan timah kerana ia amat memakan masa. Memandangkan pukat tangsi yang saya buat ini, kapasiti dia adalah 1800 kaki dan dia mencapai 1400 kaki apabila sudah dibuat. Okey, yang telah selesai untuk pemasangan ini, panjang yang kita dapati hanyalah 1400 kaki.
Oke guys. Oke guys, akhirnya selesailah sudah pemasangan timah dan sekali dengan pemasangan telinting. Oke, saya tak ada buat konten untuk pemasangan tali telinting ini, tapi saya akan kongsikan kepada anda. Oke, oke, lihatlah dia seperti ini, mudah saja. Oke, hanya masukkan di mata jaring yang penghabisan. Ujungnya kita ikat di bahagian pelampung. Okey. Dan ujung di bahagian timah kita ikatkan di bahagian timah di ujung tali tangsi tadi. Okey, kita ikatkan dia sekali dan kita lebihkan dia dalam setengah ataupun setengah daripada setengah meter. Okey. Okey, fungsi tali telinting ini adalah untuk memudahkan kita mengikat pemberat di bahagian tali ini. Okey, kalau kita menggunakan tangsi, kita sudah tahu sifat tangsi ini macam mana. Okey, apabila kita ikat pemberat di sini dan setelah kita buka pemberat tersebut, dia ada bekas ikatan. Jadi dia tidak seperti asal Dia tidak seperti ini. Kalau kita sudah ikat, dia tidak lagi seperti ini. Mungkin dia ada bekas ikatan. Jadi tidak sesuai lah untuk kita membuat ikatan di bahagian tangsi. Okey, kalau kita mengikat di bahagian tangsi ini, kita tidak akan membukanya lagi. Okey. Okey, kita kena ikat di bahagian tali ini sebab kita tahu tali ini walau macam mana pun kita ikat, dia akan balik ke asal seperti ini. Okey. Okey, untuk penggunaan di permukaan air, apa yang perlu kita ikat, tali seperti ini ada terpasang di bahagian pelampung. Kita mengikat di situ pula gunanya kita mengikat pelampung tambahan. Okey, di mana pelampung tambahan kita kena pasang untuk dia mudah untuk timbul. Okey, mudah untuk kita gunakan pukat ini di permukaan air. Okey, untuk pelampung tambahan itu kita perlu mengikut daripada jarak ataupun kapasiti pukat yang kita gunakan. Okey, dalam satu pelampung tambahan kita mengira pelampung yang terpasang adalah 10 hingga ke 12 biji. Kita sampai jarak tersebut kita kena menambah satu pelampung tambahan. Okey. Kalau saya pelampung tambahan tu saya hanya menggunakan botol terpakai. Okey, nak jimat sedikit kos. Saya nak jimat sedikit kos. Botol terpakai yang saya maksudkan itu adalah botol cola seperti ini. Okey. Botol cola seperti ini supaya kita boleh menjimatkan kos bagi penggunaan pukat tangsi ini. Okey, kepada anda yang ingin membuat pukat tangsi ini, saya ingin berkongsikan kepada anda berapakah kos pukat tangsi yang saya sudah buat ini. Okey, pada masa ini harga terkini yang saya telah pun dapati di kedai-kedai, pukat yang saya telah buat ini, dia telah menelan belanja sebanyak RM650. Okey, untuk pada masa inilah harga yang saya dapati RM650. Okey. Memandangkan kos upah untuk pembuatan pukat ini tidak ada kerana saya buat sendiri. Okey. Hanyalah RM650. Biasanya kalau di tempat saya dalam seutas ini upah untuk mengambil upah membuat pukat ini adalah RM150. Jadi kalau RM150 kita kalikan dengan 6 bungkus, itulah kos upah di tempat saya. Okey, tapi untuk pengetahuan anda, saya tidak mengambil upah. Okey, saya tidak mengambil upah dan saya tidak pernah sekali mengambil upah dan membuat pukat ini untuk orang lain. Kerana pukat ini saya gunakan hanya untuk saya sendiri. Okey. Okey, kepada anda yang ingin membuat pukat seperti ini, saya ucapkan selamat mencuba. Okey, kepada anda yang suka dengan konten ini, bantu saya dengan menekan tombol seperti di bawah. Okey, agar anda tidak ketinggalan dengan konten-konten yang seterusnya daripada saya.
Okey. Itu saja setakat ini. Moga kita akan berjumpa di lain hari. Okey. Selamat mencuba saya ucapkan.